Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah Encik Ahli Hafiza Muhammad Rawi dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu topik akademik bertajuk Harapan untuk Malaysia. Saya Muhammad Noor bin Rohani beserta rakan-rakan saya yang lain akan membentangkan topik ini sebentar lagi. Kumpulan saya disertai oleh Encik Roswadi Nizam bin Muhammad Rozi, Encik Wan Muhammad Zulhelmi bin Wan Zaini, Encik Yogeswari Satya Raja, Encik Masra binti Muhammad dan Encik Nur Farahin binti Muhammad Sambudin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah Encik Ahli Hafiza Muhammad Rawi dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu topik akademik bertajuk Harapan untuk Malaysia. Saya Muhammad Noor bin Rohani beserta rakan-rakan saya yang lain akan membentangkan topik ini. Malaysia sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Imejnya sangat tersohor di pesada antarabangsa. Walaupun dikategorikan sebagai negara membangun, Malaysia berupaya untuk menjalankan transaksi ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara maju, contohnya seperti Amerika, China dan Rusia. Malaysia juga memiliki hubungan serantau yang baik dengan negara-negara jiran. Ini dapat dibuktikan melalui penglibatan Malaysia di persidangan ASEAN, persidangan OIC dan persidangan Commonwealth. Malaysia juga amat disegani oleh negara-negara jiran kerana kestabilan politik yang dikecapinya dan memiliki masyarakat majmuk yang aman damai. Menjadi harapan Malaysia dan seterusnya menjadi harapan rakyat Malaysia agar kejayaan ini dapat terus berkekalan seiring peredaran zaman. Malaysia ditadbir dengan kaedah sistem demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi berparlimen menempatkan perlembagaan Malaysia sebagai perundangan tertinggi di dalam negara. Perlembagaan Malaysia juga memberikan penobatan dan pengiktirafan tertinggi kepada sistem beraja Melayu. Buktinya adalah melalui penggiliran pelantikannya di Pertuan Agong sebagai kedudukan tertinggi dalam negara. Selain itu, Perlembagaan Malaysia juga memberikan rakyat untuk memilih pentadbiran kerajaan melalui sistem pilihan raya umum pada 5 tahun sekali. Jelas ini memberikan harapan kepada rakyat Malaysia untuk memastikan rakyat dan negara sentiasa aman dan makmur. Harapan rakyat Malaysia agar peruntukan dalam perlembagaan Malaysia sentiasa terpelihara dan sentiasa dihormati oleh semua pihak di dalam negara. Malaysia Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya untuk bahagian saya ada konsep global Malaysia dari aspek politik dan sosial. Dari aspek politik berjurus kepada peranan ahli-ahli politik dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah mereka secara sama adil kepada semua kaum yang ada di Malaysia inilah. Ahli politik itu sendiri bertanggungjawab menerjemahkan aspirasi negara sebagai sebuah negara majmuk yang berbilang kaum. Ahli-ahli politik ini ialah sebagai pencetus matlamat dan visi negara. Mereka perlulah menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan dengan penuh integriti. Dan seterusnya berkenaan dengan isu-isu perkauman yang melanda negara Malaysia pada saat ini perlu dihindari oleh ahli politik kerana ia satu perkara yang boleh menggugatkan keharmonian kaum di Malaysia. Isu perkauman ini tidak seharusnya dipandang enteng oleh ahli politik kerana
isu kauman ni boleh memberikan impak negatif kepada negara kita lah. Kita tidak ingin negara Malaysia dilihat sebagai satu negara yang porak-poranda. Selain itu, dari konteks sosial pula, bermula dari sektor pendidikan negara. Sektor pendidikan negara ni dia memainkan peranan dalam menerapkan nilai-nilai murni di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah. Sebagai contoh, guru-guru di sekolah menerapkan nilai-nilai murni, nilai-nilai semangat kemerdekaan negara kepada anak murid. Dan selain itu, pejuang-pejuang kemerdekaan negara yang telah berhempas pulas menyatupadukan 3 kaum terbesar tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan India, perlulah diamati oleh seluruh lapisan masyarakat. Teras yang ketiga dalam konsep perlawanan Malaysia iaitu kesyukuran, contentment, juga harus dititik berat dan diamati oleh masyarakat Malaysia khususnya. Pendidikan merupakan penyumbang penting kepada pembangunan pertumbuhan sosial, budaya dan ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, bagi mencapai matlamat negara yang maju dan membangun serta dapat berdaya saing dengan ekonomi global, sistem pendidikan negara perlulah berada dalam keadaan yang bersistematik dan terbaik. Oleh demikian, terdapat pelbagai faktor yang boleh menyumbang kepada kemajuan pendidikan di Malaysia. Antaranya adalah menambah baik kaedah pembelajaran atas talian. Seperti yang kita maklum, dengan keadaan musim pandemik COVID-19, pembelajaran secara atas talian merupakan salah satu kaedah yang digunakan dalam sistem pendidikan. Kita juga tahu banyak platform yang digunakan dalam proses pembelajaran ini. Namun begitu, seperti yang kita lihat, banyak permasalahan yang berlaku dalam proses pembelajaran atas talian. Akibatnya, proses pembelajaran tidak dapat disampaikan dengan maksimum. Hai, saya Mazrah, nombor metrik 283202, ingin mengutarakan harapan untuk Malaysia dari segi aspek kesihatan. Pertama, bantu rakyat menangani kenaikan kos kesihatan. Saya berharap agar kerajaan dapat bantu rakyat dalam sistem penjagaan kesihatan. Contohnya melalui sistem insurans dengan menggandakan nilai insurans tersebut. Yang kedua, menyelesaikan masalah lama menunggu dan kesesakan di klinik dan hospital awam. Oleh itu, saya berharap agar kerajaan dapat membina lebih banyak hospital kerajaan di bandar-bandar utama. Okey, seterusnya ialah menyediakan infrastruktur yang lengkap di hospital. Terutamanya sekali katil. Ya, saya berharap agar kerajaan segera menyelesaikan isu tersebut. Dan akhir sekali, menambah bilangan doktor pakar di hospital kerajaan. Okey, seperti yang kita tahu, golongan B40 dan M40 tak mampu ke hospital swasta dan perlu bergantung kepada sistem kesihatan awam. Jadi, sangat-sangatlah berharap agar bilangan doktor pakar di hospital kerajaan dapat ditambah. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Giswari Satyaraja, nombor metrik 283354, ingin membentangkan apakah harapan bagi Malaysia dari segi perundangan. Perkataan harapan datang dari kata harap, iaitu sesuatu hasrat bagi setiap individu atau kehendak sekumpulan manusia. Dari segi perundangan, harapan setiap individu masyarakat adalah jangan adakan perbezaan dalam mengetuasakan undang-undang atau peraturan untuk mana-mana pihak sahaja. Tambahan pula, demi kebajikan masyarakat dan kewujudan persekitaran kondusif, keadilan memainkan peranan yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kemajuan negara. Selain itu, kedaulatan undang-undang juga sangat penting untuk menghapuskan pencegahan dan pengedaran rasuah dalam Malaysia.
Sebagai kesimpulannya, demi kepentingan semua rakyat, kita perlu mematuhi undang-undang negara, tidak kira bangsa dan agama. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ruswadi Nizam bin Muhammad Rozi. Nombor metrik 283544 akan menerangkan berkenaan sistem ekonomi Malaysia. Ekonomi Malaysia bermula agak bermasalah pada awal tahun 1960-an dan dengan ketidakseimbangan etnik dalam semua sektor perniagaan. Pada 70-an, Malaysia mula meniru cara pembangunan negara-negara timur. Oleh itu, peralihan tertumpu ke arah ekonomi yang lebih pelbagai sektor. Tahun 1980-an, sektor perindustrian melonjak naik. Harapan untuk pemulihan ekonomi Malaysia dalam melangkah ke tahun 2022 didorong oleh kadar vaksinasi yang tinggi yang akan membolehkan pembukaan semula ekonomi yang lebih rancak. Masih ada peluang yang baik untuk pemulihan ekonomi meningkat dengan cepat. Berkemungkinan di bawah jangkaan 3.2% pada 2021 kepada pertumbuhan 5.0% yang lebih menggelakkan pada tahun 2022. Tumpuan harus diberikan bagi membantu hampir 4 juta orang yang bekerja dalam sektor informal seperti peniaga kecil, kedai warung, kedai runcit, kedai gunting rambut, pemandu teksi, tukang paip dan pekerja gaji harian bagi mengatasi krisis ekonomi. Usaha harus dilaksanakan bagi memperkukuh strategi negara untuk beralih ke fasa penyusunan semula atau reform. Melalui pelancaran dasar revolusi perindustrian keempat negara, pendigitalan dan penggunaan teknologi akan menjadi keutamaan untuk meningkatkan prospek dan daya tahan ekonomi jangka panjang Malaysia. Selaras dengan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, kesemua dasar-dasar tersebut juga adalah selari dengan dasar pembangunan jangka panjang negara, iaitu wawasan kemakmuran bersama 2030. Malaysia masih mempunyai harapan untuk keluar daripada krisis politik, kesihatan dan ekonomi yang kritikal sekarang, sekiranya kerajaan cepat belajar daripada kesilapan yang telah dibuat dari masa ke semasa. Sekian. Kesimpulannya, menjadi harapan rakyat Malaysia agar negara terus makmur dan stabil dari aspek sistem, demokrasi, politik, sains sosial, pendidikan, kesihatan, perundangan dan ekonomi. Kestabilan sistem-sistem tersebut akan memastikan taraf kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia dapat dibantras. Juga, kestabilan tersebut akan menambah lagi peluang-peluang pekerjaan dan juga menambahkan peluang-peluang pelabur dalam dan luar negara untuk terus menjalankan aktiviti perdagangan di dalam Malaysia. Selaras dengan Hari Aspirasi Keluarga Malaysia, maka menjadi harapan rakyat Malaysia untuk negara Malaysia terus makmur dan gemilang di pesada dunia selamanya. Sekian, terima kasih.